Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Masih lagi dalam suasana mood raya dan saya ingin ucapkan selamat menyambut Hari Pekerja kepada semua pekerja di seluruh Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tiba-tiba saja PAS mengeluarkan satu kenyataan yang memang mengejutkan. Sebelum ini PAS memang tegas dengan hal-hal yang berkenaan dengan penyalahan dari segi undang-undang dan sebagainya. Tetapi dalam kes Najib, setelah Najib sekarang ini isunya tentang pengampunan diraja dan sebagainya, tiba-tiba PAS seolah-olah ada satu perkara yang menyebabkan mereka menyokong kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Tidak pasti sama ada ini juga ada kaitan dengan desas-desus mengatakan ada usaha untuk menggulingkan Anwar Ibrahim, dan ada desas-desus mengatakan, kabar angin mengatakan akan adanya kerjasama dengan MP-MP daripada Barisan Nasional yang akan meletak jawatan, kononnya yang sampai sekarang tak menjadi pun. Sama ada kaitan atau tidak, kita tidak pasti, tapi saya fikir semuanya hanya kabar angin. Tapi terbaru ini PAS mengeluarkan kenyataan menganggap bahawa Najib Razak, pertuduhan kepada Najib Razak itu adalah beliau terperangkap dalam pertuduhan politik. PAS menganggap Najib Razak terperangkap dalam pertuduhan politik. Adakah anda setuju? Saya fikir saya tidak setuju. Saya tidak setuju bahawa Najib Razak terperangkap dalam pertuduhan politik. Pada pendapat saya, salah tetap salah. Salah tetap salah. Walaupun alasannya, jenayah tetap jenayah. Seorang pemimpin kanan PAS menyifatkan isu pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak timbul kerana bekas Perdana Menteri itu telah terperangkap dalam kitaran pertuduhan politik. Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat, Dr. Muhammad Zuhdi Marzuki berkata Najib berdepan dengan pertuduhan politik yang bertujuan untuk membunuh karakternya, dan itu berlarutan sehingga beliau memerlukan penyelesaian campur tangan politik menerusi permohonan pengampunan. Muhammad Zuhdi menegaskan kitaran pertuduhan politik yang berlaku setiap kali kerajaan bertukar tidak akan dapat menyelesaikan isu integriti dan pembasmian rasuah dalam politik negara. Katanya lagi, beliau menggesa semua parti politik khususnya yang sedang berkuasa mencapai satu persetujuan bersama untuk berhenti membuat pertuduhan politik yang bermotif menumbangkan lawan secara membina persepsi tidak benar dan membunuh karakter seseorang. Pertuduhan politik tidak dapat menyelesaikan masalah integriti, katanya, dalam berpolitik dan politik wang. Politik yang berkuasa, parti yang berkuasa akan berusaha untuk mendakwa lawan politik mereka dengan mengerahkan agensi kerajaan yang mereka terajui, seperti yang dilakukan terhadap Bersatu sekarang, katanya lagi. Tambahnya, persoalan sama adalah pertuduhan itu betul atau tidak bukanlah perkiraannya, tetapi yang penting persepsi politik dapat dibina terhadap Bersatu dan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memastikan lawan politik pecundang. Saya fikir begini saja, saya ringkaskan saja. Kepada doktor ini, kepada ahli jawatan kuasa parti PAS pusat ini, perkara ini tidak akan berlaku kalau seseorang ahli politik itu bersih, tak ambil rasuah, tak salah guna kuasa. Walau macam mana pun, siapapun yang berkuasa, kalau memang tak ada apa-apa kes yang boleh diambil terhadap seseorang itu, tak akan jadi masalah. Tak payah nak takut. Tapi masalah sekarang ini, memanglah siapapun yang berkuasa, dia kena ambil tanggungjawab untuk bersihkan yang tak betul. Satu saja nak tanya, kalau tiba-tiba PAS berkuasa semula dan mengetahui bahawa, dan ketika PAS berkuasa semula, katakanlah PAS berkuasa semula dan mereka mengetahui bahawa ada parti
ada pemimpin sebelum mereka berkuasa itu yang telah melakukan kesalahan, melakukan rasuah, melakukan penyelewengan. Adakah PAS berdiam diri? Bolehkah PAS berdiam diri saja? Sanggupkah PAS untuk berdiam diri saja, membiarkan saja pemimpin yang sebelumnya itu atau parti yang sebelumnya itu ada penyelewengan kuasa? Adakah PAS hanya membutakan mata, menutup telinga dan membiarkan saja perkara itu berlaku? Ini tidak betul. Mungkin pemimpin lain sanggup melakukan, tapi Anwar Ibrahim tak sanggup. Kerana memang itulah tujuan utama Anwar Ibrahim ingin berkuasa, yaitu ingin membersihkan negara Malaysia daripada semua penyakit rasuah ini. Jadi saya pun hairan sebagai pemerhati politik di Malaysia. Saya pun hairan mengapa ramai orang sangat yang tak suka dengan tindakan Anwar ini. Mengapa ramai sangat tak suka dengan tindakan kerajaan perpaduan ini yang berusaha untuk menghapuskan penyakit ini, iaitu penyakit rasuah ini. Dan satu lagi kena ingat bahawa titah daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sendiri yang mahu supaya Anwar Ibrahim lebih tegas, segera, secepat mungkin untuk memastikan negara Malaysia ini bebas daripada rasuah. Itu kan titah diraja, titah daripada Ketua Agama Islam negara Malaysia. Jadi saya pasti Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan ini bukan kerana dia suka, tetapi itu kerana tanggungjawab dan dia punya amanah yang perlu dijawab pada rakyat dan perlu dijawab pada Tuhan satu hari nanti. Katanya kata pemimpin PAS itu lagi, sekiranya parti atau pimpinan politik yang dituduh berjaya pula menerajui kerajaan selepas itu, mereka pula akan membuat perkara sama terhadap lawan mereka. Memanglah, ini sebenarnya bukan tentang lawan untuk membalas dendam, tidak. Tetapi ini kerana satu, integriti, amanah, tanggungjawab. Apa boleh buat? Dia berada dalam keadaan yang coincidence, secara kebetulan saja bila berkuasa, nampak memang ada salah guna, memang ada salah guna kuasa, memang ada penyelewengan, memang ada rasuah. Kebetulan saja pada ketika itu berkuasa dan terpaksa ambil tindakan. Itulah yang berlaku. Takkan nak butakan mata saja, takkan nak biarkan saja, ya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kerana itu, saya sebagai pemerhati politik Malaysia, saya menyokong tindakan daripada kerajaan perpaduan ini, dan saya menjunjung titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim meneruskan usaha yang baik ini. Memang ada konsekuens kepada mereka yang sudah bersalah. Memang itulah konsekuensnya, kena terima dan jangan pula meroyan. Kalau tak nak kena macam begitu, sepatutnya sebelum melakukan kesalahan jenayah itu sudah harus berfikir lebih lama lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itu pendapat saya. Bagaimana pendapat anda? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Selamat Hari Raya. Bye-bye.